Terdahulu kita menemukan syarah raditu billahi rabba. Bila redha Allah itu sebagai Tuhan, maka sebagai hamba Allah kita semestinya redha dan wajib redha dengan pentadbiran Allah, redha dengan qada qadar Allah, walaupun pahit yang kita rasakan. Juga kita redha dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada rezeki, jodoh, apa semua itu. Begitu juga balak, naklah kita redha musibah yang datang dengan bersabar dan bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, dan suka menemui Allah, iaitu beribadah, mengabdikan diri padanya, juga ikhlas beribadat kepadanya. Maka begitulah kita juga sudah pasti bila kita kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, dan dengan Muhammad itu sebagai nabi, maka tentulah kita ke nabihi muqtadian, nabi itu sebagai ikutan, wa bi hadihi muhtadian, sebagai petunjuk dia, dengan petunjuknya kita ikut. Lepas tu apa-apa juga, bila ada masalah, ada apa juga kita berdepan dengan apa juga cabaran-cabaran hidup, maka hendaklah kita merujuk, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bila kita berjumpa dengan masalah agama, selain daripada kita merujuk pada syariat, kita juga melihat kepada Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran itu teori kita baca, praktikal dia kita lihat Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kalau kita lihat kan, kita berdebat dengan orang yang mengatakan itu ini, seperti kita lihat orang yang tidak sembahyang tapi cuma niat saja. Bila kita menyatakan perkara sebenar, mungkin dia mengatakan kepada kita, engkau makam apa, aku makam apa, engkau makam kerendah lagi, aku makam aku dah tinggi, aku tak perlu lagi sembahyang apa, rokok sujud, perlu niat saja. Okey, untuk menyelesaikan masalah ini, kita terus rujuk kepada Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya orang tu, adakah Nabi macam gini? Adakah Nabi semayang macam gini? Kerana kita merujukkan kepada Nabi. Adakah Nabi itu semayang tanpa rokok sujud? Adakah Nabi itu semayang cuma niat sahaja? Sedangkan Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu tinggi makamnya di sisi Allah SWT. Padahal dia milih sebagai hamba Allah, tetapi makam dia tinggi. Makam kedudukan Nabi SAW itu yang tinggi di sisi Allah. Nabi semayang tetap ada niat, ada rokok, ada sujud. Nabi juga puasa. Dan juga sahabat-sahabat yang mengikut petunjuk Nabi SAW, Khulafa' Rasyidin, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka juga sembahyang, mereka rokok, sujud, mereka berjemaah di Masjid Madinah Al-Munawwarah, mereka juga berjuang fi sabilillah. Mana dia mereka sahabat-sahabat itu kita lihat sembahyang pakai niat saja. Maka begitulah tuan-tuan, kita rujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi perkara pada dunia sekalipun. Bila kita makan contohnya, kita nak puasa nanti tak lagi kita puasa. Bila kita makan kurma, begini-gini, maka kita rujuk pada Nabi SAW. Oh, Nabi makan kurma dengan bilangan ganjil. Nabi tak campurkan biji yang telah dimakan dengan buah yang belum dimakan kurma. Nabi asingkan biji kurma dengan buah kurma yang belum dimakan, bukan dicampurkan. Ya, kita rujuk begitu. Makruh hukumnya, campurkan biji kurma yang telah kita makan isinya, campur semula di tempat kurma yang belum dimakan. Mana campurkan sekali biji dengan buah kurma yang belum dimakan, hukumnya makruh. Kita rujuk pada pelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila kita pergi ke majlis orang, majlis tahlil ke, kenduri arwah ke, kita pergi duduk. Nanti mungkin orang cepat balik, pergi lambat, balik cepat, ataupun masuk bila dah hidangkan makan pun masuk. Tidak ikut baca yasin ke, tahlil ke, untuk doa apa, untuk hadiah pada arwah si mati. Ialah hajat tuan rumah.
Maka kita rujuk pada pelakon Nabi SAW. Nabi bila datang pergi kepada majlis, Nabi tunggu majlis itu hingga habis sempurna. Nabi kalau pergi satu majlis, Nabi tunggu sampai majlis itu habis, barulah Nabi pulang. Jadi kita kalau pergi rumah tahlil apa ini, kita dah selesai semua, orang balik, kita pun balik. Tunggu macam gitu. Jangan kita cepat balik. Begitu juga Ibrahim bin Adham, kalau kita lihat tokoh-tokoh sufi, dan selain daripada kita melihat kepada Nabi SAW, kita lihat juga sahabat, dan kita juga tokoh-tokoh sufi tu, para wali Allah tu, lihat hidup mereka itu macam mana. Ibrahim bin Adham tu kalau makan dalam majlis, kalau beliau makan, beliaulah yang paling akhir sekali siap makan. Ibrahim bin Adham, tokoh sufi. Kalau dalam majlis, kalau makan, dialah yang terakhir sekali siap. Punya rendah dirinya. Kita makan cepat siap basuh tangan. Apa kesan dia? Orang lain akan malu nak makan banyak kan, nak makan lagi. Kita dah siap dulu. Tak apa, bila kita makan lambat habis saja, orang cakap, engkau ni makan lambat betul. Dah lah banyak, lambat pula. Lambat siap. Oh, sebenarnya siap engkau baru nak siap makan. Terus saja kita cakap. Ibrahim bin Adham tu kalau makan majlis dia last sekali siap. Tak apalah. Kita sebut orang-orang yang soleh. Kita mengikut perlakuan orang-orang yang soleh. Okeylah. Kalau kita lapar kan, Allah sarapan tak siap lagi, aduh laparnya. Terus saja Nabi SAW, kita ni sarapan lambat je. Nabi ni 2 hari 3 hari tak makan, perkara biasa, dapur tak berasap. Abu Hurairah tu lapar sekali 2 hari tak makan, perkara biasa. Itu je. Jadi bila kita menyebut, kita rujuk pada Nabi SAW, rujuk pada kehidupan sahabat macam gitu, kita rujuk pada wali Allah, jiwa kita akan rendah, rasa tunduk, rasa insaf. Kita nak akan kesenangan, nak apa, tapi orang dulu nak akan Islam, agama itu kukuh, mereka hidup begitulah, redha dengan keadaan hidup mereka, susah ke, sakit ke, teruk ke. Mereka lihat Nabi SAW. Wa bi sunnatihi mutamasikan, berpegang dengan sunnahnya. Ialah jika yang kita mampu pegang, mana kita boleh buat. Dan juga wa minas salati wassalami alaihi mukatsiran, dan selawat dan salam ke atas Nabi Mustafa SAW itu kita banyakkan. Bukan kita dengar aja. Memang Nabi cakap sebahagian manusia orang ialah bila dengar namaku dia tidak bersalawat. Bakhil, sebakhil-bakhil. Kita bukan saja orang dengar nama Nabi disebut, malah bila kita lihat perkataan Muhammad SAW, atau kita lihat ke masjid itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita nampak aja tulisan Muhammad, kita dah Allahumma salli wa sallim alaihi, ataupun kita lihat je sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dengar Muhammad je sallallahu alaihi wasallam. Malah nama Nabi bukannya Muhammad saja, nama Ahmad. Kadang-kadang kita dengar radio kan. Sekarang dibawakan tuan-tuan, terhibur lagu pertama, dendangan lagu Ahmad Jais, Allah SWT. Apa perkataan Muhammad tu, kita bukan tengok Ahmad Jais tu apa, perkataan Ahmad tu nama Nabi. Dalam Quran ada sebut nama Ahmad tu, iaitu nama Nabi SAW. Sebut Ahmad je, Ahmad. Oh, Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ingat Nabi, bukan ingat penyanyi tu. Ingat Nabi. Nama siapa ni? Ahmad. Nama siapa? Ahmad bin Abu sallallahu alaihi wasallam. Kerana Ahmad tu nama Nabi. Apatah lagi kalau Muhammad yang terpuji. Dia sama makna dia. Kita baca Quran, ya ayuhan nabi Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, kerana itu Nabi SAW. Lepas tu kalau bicara ceramah maulid, orang sebut Nabi SAW, sebut sallallahu alaihi wasallam. Sentiasalah kita berselawat kata Nabi. Dengar apa dia berjanji sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali. Dia dengar nama dia, pantang dengan nama dia, tu selawat. Ataupun pentang nama dia, walaupun nama orang sebut sallallahu alaihi wasallam. Itu dia.
wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan nak ajar supaya ahli rumah, ahli bait, ahli keluarga Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi kita kasihkan. Ahli keluarga Nabi juga sahabat Nabi. Betul, bila kita dengar cerita Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dengar nama sahabat-sahabat Nabi, kita tunduk lihat, dengar cerita sahabat tu, bagaimana pengorbanan mereka dengan Islam, iman mereka dan Islam mereka kukuh, dipertahankan dengan harta, dengan nyawa mereka sendiri pun. Sebab itulah Nabi, bila Nabi menjelaskan kepada sahabat, aku bukan bimbang pada kamu fakir miskin, tidak. Nabi tahu sahabat-sahabat tu nanti selepas beliau wafat, sahabat akan hidup mewah, kaya. Kenapa? Islam sahabat-sahabat yang akan pegang, ketua ini sahabat akan pegang. Nabi tahu. Yang jadi gabrong sini ke gabrong sini, Nabi tahu. Dan kita tu lah kalau jadi pemimpin, memang hidup tak akan susah lagi. Kerana Baitul Mal sahabat yang urus apa semua. Tetapi yang Nabi bimbang tu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi bimbang kepada sahabat, bimbang kepada kita umat Islam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasihkan dunia, sukakan dunia dan benci mati. Bila orang sebut pasal mati, tak suka. Patutnya kalau orang bila sebut pasal mati, kita insaf. Ni kita benci. Dan sukakan dunia. Bila sukakan dunia, kita akan tahu bahawa tak ingatkan akhirat. Sebab tu sahabat-sahabat bila diuji dengan kesusahan, sahabat boleh sabar. Kita boleh sabar diuji dengan kesusahan, apa sabar gini. Tapi bila uji dengan kesenangan, kita mudah bersungut. Bersungut apa? Dengan kesenangan yang ada, menyusahkan. Kadang kereta rosak, nak servis, aduh, mana nak ambil duit. Tu kan kereta tu mudah. Pakai kereta kata Cina, pakai kereta bukannya senang kata dia, cuma mudah aja. Malah senang pakai kereta, bukannya senang kata dia. Kena basuh, kena cuci, kena tuang minyak, kena servis, kena apa. Malahnya apa tak ada, cuma senang aja. Tapi tengok susah dia. Itu senang tu kereta. Tapi bila diuji dengan masalah tu, kita dah sungut. Amboi, tayar dah botaknya, nak servis lagi ni, rotek lagi. Itu kesenangan, diuji kesenangan, tak sabar. Pada susah tu basikal buruk masa zaman dulu, makan sagu rumbia, rumah atap nipah, atap rumbia, dinding kulit, atap buluh, atap pinang, paip dia perigi, ubat nyamuk dia sabut kelapa, bakar biar ada asap. Jamban sungai senang, situ buang air besar, situ basuh, situ mandi, senang situ. Tak ada apa sungut pun, sabar kan. Bila senang, macam-macam. Itu kata sahabat, ubtulina bi fitnatis sarra'i fasabarna. Kami diuji dengan ubtulina bi fitnatid darra'i fasabarna. Kami diuji dengan fitnah, ujian, kesusahan, kelaparan. Zaman sahabat kan susah, zaman Nabi sama susah. Fasabarna, kami sabar. Diuji dengan kesusahan. Zaman permulaan Islam disiksa, sabar. Tak ada pun mendoakan supaya mati, kena siksa, sabar. Nabi kena sabar. Bila dah mewah ni, wabtulina bi fitnatis sarra'i, dan kami diuji dengan fitnah kesenangan. Kesenangan tu fitnah juga, ujian Allah. Wabtulina bi fitnatis sarra'i, kami diuji dengan fitnah kesenangan, kemewahan. Falam nasbir, kami tak sabar. Bila zaman susah kita boleh sabar, tak kisah apa ada, makan saja. Bila zaman senang ni lapar sikit bersungut. Pergi warung, lambatnya warung ni, orang ramai, lambatnya lembab lah warung ni, sungut sikit saja. Ada kereta calar sikit, siapa lah yang calar-calar langgar ni, macam-macam mulut kita keluar. Rumah mewahnya,
tengok dah buruk ni, bila nak cat baru ni, bila ganti ni, dapur bila nak tambah lagi. Dah risau dengan perkara-perkara yang dunia, risau dengan kemewahan rumah besarnya. Sahabat tu rumah apa je. Zaman dulu memang ialah berpadan dengan zaman dia. Tapi kita ni patutnya lebih banyak bersyukur daripada kufur nikmat. Lebih banyak bersyukur dengan nikmat yang kita dapat, dan elakkan daripada kufur nikmat. Dulu masa zaman susah, bila orang minta sedekah, zaman nak buat maulud kan, dengan surah yang buruk tu, sikit yang boleh ada putukan apa sini, keluarlah ada ni, ada kelapa, seronok beri. Sekarang bila banyak aja, duit dah banyak ni, wah dia mau maulud pula ni, wah dah dia mau maulud pula ni kan, ini pula kan, ini ada ini pula, duit ada, bersungguhnya lebih. Begitulah kita. Lepas tu kembalikan kepada Nabi SAW dan sahabat, barulah kita ada rasa insaf. Lepas tu kita, kalau kita kasihkan Nabi SAW, kita kasihkan sahabat, walaupun kita hidup kita gini, bila kita kasihkan, kita akan rasa insaf. Macam sahabat saya pernah cerita pada tuan-tuan, bila bertandang ziarah rumah Abraham bin Auf, kita tahu Abraham bin Auf ialah sahabat yang paling kaya. Bila Abraham bin Auf menghidangkan makanan dan dulang apa ni, Abraham bin Auf lihat dulang dia ada 3 jenis makanan. Sambil menghidangkan sahabat tu, Abraham bin Auf pun cakap, tak kusangka katanya, di zaman Nabi SAW, masa kita sama Nabi dulu, nak dapatkan satu jenis makanan ni pun susah. Zaman Nabi kita nak makan satu jenis makanan, jenis satu makanan lah, susah nak dapat. Tu katanya, tak sangka zaman aku sekarang ni kita dapat makan 3 jenis makanan. Dapat makan 3 jenis makanan. Zaman Abraham bin Auf sahabat 3 jenis makanan. Zaman kita ni tak terhingganya banyak jenis makanan. Sebut nama je, yang moden nama apa, semua ada. Pergi bandar tu semua McDonald, Kentucky, apa semua ada. Pasar malam daripada meja sini ke meja sana pusing you, sampai meja sini balik pusing you. Walaupun yang sama, berbagai-bagai jenis makanan. Banyak nikmat yang kita dapat daripada makanan, tetapi kita kurang bersyukur. Sebab itulah kita banyak penyakit. Wa alaihim mutaraddiyan mutarahiman. Jadi sahabat tu bila kita dengar aja begitu, kita sebagai menghormati sahabat, sebagaimana kita memuliakan Nabi. Bila sebut Nabi je kita sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut je Sayyidina Abu Hurairah, kita cakap je radhiyallahu anhu. Tu ni mutaraddiyan. Kita tarawihkan taraddaw an, dalam kita redon dia cakap radhiyallahu an. Tu radhiyallahu anhu dapat Nabi. Tu kita cakap radhiyallahu an, kan tarawih tu. Tu suruh gitu. Bila orang sebut sahabat Sayyidina Umar, kita sebut radhiyallahu anhu. Sebut Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Bilal bin Rabah, sepatutnya gitu. Kita sebut Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Abu Hurairah. Kita kan sebut Bilal bin Rabah, sebut Bilal je, sebut Sayyidina Bilal bin Rabah, supaya kita memuliakan sahabat. Sayyidina Abraham bin Auf, Sayyidina Muaz bin Jabal, begitunya radhiyallahu anhu. Dia sebut je nama sahabat radhiyallahu anhu. Sebut Aisyah radhiyallahu anha. Itu cara kita tu. Ataupun kalau kita sebut macam ulama tu Imam Ghazali rahimahullah taala, kita iringkan ujung dia sebagai penghormatan dia, kita muliakan dia. Wa ala ummatihi musyfiqan, dan umatnya kita melembut. Umat Nabi SAW tu yang kita payah. Kadang kita orang Islam kan sana ganas, sini bengis, sini kan nipu orang, dah kita rasa jiwa kita liar, jiwa kita keras melihat perangai umat Islam sekarang. Kita kedai orang tu, tengok orang Allah nipu orang tu kan, scammer. Tengok sisa orang Melayu, orang Islam scammer.
dalam WhatsApp, internet, Telegram. Allah, hai, mana tak jiwa kita ni liar, keras, marah. Sikap itu sepatutnya Islam sama Islam kita berlembut, tapi disebabkan ada yang bersifat macam itu, kita jadi keras, jadi kasar. Inilah dia masalah dia. Mengapa umat Islam tak sama perangai dia? Kerana kalau dia rujuk pada Allah, Rasul, mesti sama perangai dia, mesti sama sifat dia. Walahum nasiyan, dan bagi umat Nabi SAW itu sebagai nasihat. Kita lihat sahabat-sahabat tu, kehidupan mereka itu sebagai nasihat bagi kita. Percakapan mereka itu kita ambil sebagai jadi nasihat bagi kita. Kadang kita lihat Sayyidina Umar kata gini, itu nasihat. Macam Sayyidina Umar cakap, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, kira diri kamu, hisap diri kamu, muhasabah diri sebelum kamu dihitung, dihisap nanti hari kiamat. Kita dengar sebagai nasihat. Begitu sekali kita mengambil. Kita mengambil cara hidup mereka, gaya hidup mereka, perkataan mereka yang elok, kita ambil sebagai nasihat, jadi nasihat. InsyaAllah hidup kita elok. Apatah lagi kalau kita ambil yang betul-betul yang sepatutnya kita ambil sebagai contoh teladan, iaitu Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mesti hidup kita elok, mesti akhlak kita elok. Walaupun kita kaya, tapi bila kita memandang pada Nabi SAW, kita lihat pada Nabi SAW, kita ikut cara Nabi. Insaf kita, kita kaya, kita tak angkuh, kita tak sombong, kita rendah diri, kita banyak sumbangan, kita banyak sedekah, kita elok dengan orang lembah lembut. Kenapa? Walaupun kita kaya, kita tak sombong, kerana kita rujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Begitulah. Ataupun walaupun kita ni fakir, miskin, tetapi bila kita rujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan insaf. Nabi pun lebih kurang macam aku je, susah gini. Tetap juga kita beribadah, sama kita beribadah, tetap kita ke masjid pergi sembahyang berjemaah, tetap kita puasa Ramadan. Begitulah. Kerana apa? Kerana kita merujuk pada Nabi dan sahabat. Elok hidup kita, elok ibadat kita, elok cakap kita, elok akidah kita, serba-serbi elok. Dengan senang, eloklah iman dan Islam kita. Begitulah. Tapi mengapa persoalan sekarang ini, mengapa teruk sangat umat Islam sekarang? Jawapannya, mereka tidak merujuk pada syariat, tidak merujuk pada Allah SWT, tidak memandu, tidak menjadikan Nabi sebagai panduan, juga sahabat sebagai cara hidup. Tengok Nabi, tidak melihat ke depan para Nabi dulu. Apatah lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita ambil berat, yang kita lihat, yang kita rujuk. Lepas tu apa hal kita akan cuba kita lihat, kita rujuk pada Nabi. Adakah Nabi buat seperti ini? Nabi buat tak seperti ini? Senang kita. Kalau kita nasihatkan orang tu, cakap, adakah Nabi macam gini? Kalau engkau juga sebut perkataan Nabi SAW itu, kena rendah diri. Bila dengan Nabi, kita rasa kenal, oh Nabi. Tahu kalau betul orang tu beriman dengan Nabi SAW. Sebut Nabi, Nabi tu buat macam gini. Dia tak berani cakap, peduli apa aku? Berani ke cakap macam itu? Nabi SAW tak buat macam gini tau. Nabi bukan gini dengan lembut ni. Boleh apa aku? Berani kau cakap macam itu? Dia sebut Nabi, kau berani. Naklah kita rendah diri, jangan kita angkuh. Kita siapa? Kita umat dia. Umat dia. Orang makan tangan kiri, orang makan tangan kiri kan Nabi SAW bila makan, Nabi gunakan tangan kanan, gunakan tangan kanan. Nabi makan tangan kanan. Nabi kanan. Kanan. Dia tukar. Bukankah gitu eloknya? Jangan makan tangan kiri, Nabi makan dengan tangan kanan. Peduli apa aku? Boleh belah dengan sunnah apa gitu. Bukan, tak ada orang macam gitu. Ingat, Nabi itu siapa? Kita siapa? Siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Apa ikutan kita? Semua itu bila ditanya, kalau macam gitu perangai kau takkan dapat jawab. Bukan mulut engkau yang jawab nanti, amal kau yang menjawab. Sebab itulah semuanya kita merujuk pada Allah SWT, yang mana Nabi sebagai pembimbing kita, sebagai
ikutan kita, juga kita juga diteruskan dengan sahabat-sahabat, seluruhnya sampailah ke zaman kita ini. Kalau kita betul ikut Nabi SAW, ikut syariat, insya-Allah kita tidak akan sesat, kita tidak akan terpesong. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.